Setelah melakukan pembunuhan, seorang lelaki telah menemui ibunya. Dia telah membawa sejadah, sebilah parang, senaskah Al-Quran dan juga sebuah buku Dajjal. Kata lelaki ini kepada ibunya, abang telah membunuh 2 orang syaitan. Di mahkamah, lelaki ini telah menggunakan pembelaan bahawa dia adalah seorang yang gila. Adakah pembelaan begini boleh digunakan di mahkamah untuk mengelakkan dakwaan pembunuhan? Jangan lupa saksikan video ini dan like kepada channel kami. Dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Firdaus Suwardi tahun 2020, apabila diputuskan kes ini di mahkamah, tertuduh ketawa. Ini barangkali dapat menyokong dakwaannya bahawa sewaktu melakukan pembunuhan, dia adalah seorang yang gila. Kita lihat dulu apakah kronologi kejadian ini. Pada 31 Julai 2017, tertuduh telah membunuh 2 orang rakannya di rumah penyembelihan ayam. Selepas selesai berlaku kejadian ini, tertuduh telah pulang menemui ibunya di rumah. Tertuduh ada membawa senaskah Al-Quran, sejadah, 1 buku Dajjal dan juga sebilah parang. Dan kata tertuduh kepada ibunya, dia telah membunuh 2 orang syaitan. Dikatakan juga kepada ibunya, syaitan ini telah membulinya dan dia telah mengajak agar syaitan ini bertaubat apabila syaitan ini telah mengajaknya melakukan perbuatan tidak senonoh. Manakala di tempat kejadian selepas beberapa hari, iaitu pada 31 hari bulan 8 2017, pemilik kepada rumah penyembelihan tersebut telah datang ke lokasi kerana terdapat bau busuk. Hasil daripada siasatan polis, mayat yang dijumpai dalam keadaan yang sangat mengerikan apabila kedua-dua mangsa ini telah ditetak dan salah seorang mangsa perutnya telah terburai. Jadi mereka telah membuat siasatan dan mendapati bahawa jenayah ini telah dilakukan tertuduh. Tertuduh kemudiannya telah dirujuk ke Hospital Sakit Jiwa di Tanjung Rambutan untuk mendapatkan pemantauan dan pemerhatian sama ada tertuduh ini layak untuk dibicarakan. Sekiranya dia seorang yang gila dan tidak mempunyai kapasiti mental yang normal, maka dia tidak boleh dibicarakan seperti orang biasa. Dan selepas tempoh pemantauan ini, sekali lagi tertuduh telah dibawa ke hospital di Johor Bahru bagi pemantauan psikiatrik. Kedua-dua hospital ini melalui pemantauan pakar psikiatri berpendapat tertuduh sebenarnya boleh dibicarakan seperti orang yang normal. Kes ini telah dibawa di mahkamah dan sewaktu soal balas, apa yang perlu diputuskan atau dibuktikan oleh mahkamah adalah sama ada sewaktu kejadian tertuduh ini adalah gila dan layak untuk mendapat pembelaan di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan, iaitu sekiranya jenayah dilakukan oleh orang yang mempunyai masalah mental, maka ianya adalah merupakan satu pembelaan yang baik. Sewaktu perbicaraan di mahkamah, pihak pendakwa raya telah membawa saksi pakar dan berdasarkan bukti, sebenarnya tertuduh pernah pergi mendapatkan rawatan untuk sakit mental pada tahun 2016, iaitu setahun sebelum kejadian. Namun berdasarkan keterangan di mahkamah, sebenarnya sakit itu adalah berpunca daripada penggantungan terhadap dadah oleh tertuduh. Dan berdasarkan daripada siasatan mendapati sebenarnya sewaktu kejadian tertuduh berada di dalam keadaan waras. Berdasarkan undang-undang di Malaysia, sekiranya seseorang ingin menggunakan pembelaan sakit mental, perlu dibuktikan sewaktu kejadian tersebut ianya tidak mempunyai pemikiran yang waras dan dia tidak tahu bahawa perbuatannya adalah salah di sisi undang-undang. Kita lihat pula pada versi pembelaan kes ini.
apakah pembelaan dan alasan-alasan tertuduh berbuat demikian. Kata tertuduh, kononnya dia sentiasa dibuli oleh kedua-dua mereka. Malahan, si mati yang pertama telah mengajak tertuduh untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan tertuduh merasa sangat tertekan. Malahan dakwaan tertuduh, dia tidak ingat apa yang berlaku dan dia tidak tahu bagaimana kejadian ini boleh berakhir dengan kematian. Tetapi di mahkamah, selepas meneliti segala bukti pada hari kejadian, iaitu sejak daripada pagi lagi, tertuduh telah memastikan semua pekerja lain keluar ke pasar dan dia telah menguncikan pintu premis. Kemudian dia telah mengambil parang daripada almari, menarik sarung parang tersebut, kemudian melakukan jenayah ini. Selepas jenayah dilakukan, tertuduh mengatakan bahawa tertuduh telah membersihkan diri dan segala kesan darah pada parang. Pada mahkamah, ini adalah satu perbuatan manusia normal yang cuba menyembunyikan kejadian bunuh. Malahan, apabila ditanya di mahkamah, tertuduh juga mengakui ada merancang pembunuhan terhadap kedua ini. Oleh yang demikian, mahkamah memutuskan bahawa pada waktu kejadian, tertuduh adalah waras. Oleh itu, tertuduh telah dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman mati. Jadi, bukan sewenang-wenangnya setiap orang boleh menggunakan pembelaan, walaupun di dalam kes ini beberapa kali digambarkan oleh tertuduh bahawa dia seorang yang gila. Di mahkamah, apabila mahkamah memutuskan bahawa hukuman mati kepada tertuduh, tertuduh telah ketawa. Tetapi mahkamah tetap dengan keputusan yang telah dijatuhkan. Jadi kita ambil iktibar sama-sama kepada kes ini bahawa jangan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Saksikan video-video kami dan jangan lupa subscribe pada channel kami.